Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada malam ini insya-Allah kita akan menyambung balik mengenai kisah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ketika mana Nabi berada di kota Madinah, di antara orang yang memusuhi Nabi adalah satu golongan Yahudi, Nasrani dan juga munafikin. Tiga golongan ini cukup memusuhi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara tiga golongan ini, dua yang terang-terang bermusuhan, yang satu merupakan musuh dalam selimut, iaitu golongan munafikin. Golongan munafikin, mereka itu di hadapan Nabi, mereka bersama dengan Nabi, tetapi di belakang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka memburuk-burukkan Rasulullah, mengatakan Rasulullah itu dusta dan seumpamanya. Bahkan dia juga meragu-ragukan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah sifat orang-orang Yahud, orang-orang munafikin. Bahkan mereka juga sembahyang bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Hanya cuma mereka itu wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Apabila mereka itu mengerjakan sembahyang, mereka mengerjakan sembahyang dalam keadaan bermalas-malas, seperti sembahyang subuh dan juga sembahyang isyak. Maka dikatakan bahawa orang-orang munafikin ini, mereka juga duduk di dalam masjid, kadang-kadang berada di belakang Nabi di saf yang awal. Namun demikian, mereka ini dalam waktu yang sama mereka tunjuk akhlak yang baik di hadapan Nabi. Tetapi apabila mereka berjumpa bersama dengan mereka, bersama dengan kaum munafikin, ataupun mereka berjumpa dengan orang Yahudi, inna nahnu mustahzi'un, kata mereka, kami ini sebenarnya buat main-main saja Muhammad, kami ini mengolok-olokkan saja Muhammad, mempersenda-senda saja Muhammad, kami buat baik pada dia. Maka demikianlah yang terpaksa Nabi hadapi orang yang berada di zamannya, yang terdiri daripada golongan Yahudi, Nasrani dan munafikin. Dan orang Yahudi ini orang yang cukup terang-terang memusuhi Nabi, tidak suka pada Nabi, dan begitu juga dengan orang Nasrani. Kerana di antara sebab orang Yahudi benci pada Nabi, kerana mereka menyangka bahawa Nabi yang terakhir adalah di kalangan golongan Yahudi, bukan di golongan bangsa Arab. Tiba-tiba Allah Ta'ala membangkitkan Nabi itu di kalangan bangsa Arab yang bukan daripada orang Yahudi. Lalu mereka mula rasa dengki, rasa nak marah. Allah Ta'ala berfirman, huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yaslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah Ta'ala yang telah membangkitkan seorang rasul di kalangan ummiyin, di kalangan orang-orang Arab yang tidak pandai membaca dan menulis. Lalu Nabi itu mengajak manusia kepada Allah dengan dibacakan ayat Allah, disucikan hati-hati mereka, dan diajar tentang hukum hakam, kitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebelum daripada ini mereka adalah golongan yang sesat. Maka Nabi membawa manusia yang sesat kepada hidayah, yang gelap kepada cahaya. Inilah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya golongan Yahudi dan munafikin ini adalah yang mengetuai pemusuhan terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun berdemikian, Rasul tahu ini golongan munafikin yang merupakan musuh dalam selimut dan Yahudi secara terang-terangan, maka baginda telah mengadakan perjanjian. Apakah perjanjian itu? Perjanjian itu supaya maknanya saling menjaga orang-orang Madinah. Maka Nabi minta supaya tidak berlaku peperangan di kalangan mereka, dan Nabi mahu
orang-orang Madinah yang berada di kota Madinah ini, yang duduk di bawah pemerintahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk dalam keadaan aman. Duduk dalam keadaan aman walaupun mereka tidak beriman. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam buat perjanjian dengan orang Yahudi dan orang Yahudi bersetuju. Di antara perjanjian mereka iaitu kalaulah ada musuh daripada luar yang memerangi orang Madinah, sedangkan mereka penduduk Madinah, orang munafikin penduduk Madinah, Nasrani Yahudi penduduk Madinah, tapi yang kuat memusuhi Yahudi yang terdiri daripada Bani Nadir, Qainuqa, Bani Quraizah dan sebagainya, maka mereka ini buat perjanjian dengan Nabi dan Nabi buat perjanjian dengan mereka. Mereka setuju. Apa dia? Oleh kerana mereka itu adalah penduduk Madinah, kalau ada orang luar daripada Madinah yang memerangi Madinah, kita sama-sama pertahan. Tak kira Yahudi ke Muhammad dan sahabatnya pun mesti mempertahankan, kerana orang luar telah memerangi orang Madinah kan? Dan mereka ini orang-orang Madinah setuju, mereka setuju. Tapi bila berlaku nanti peperangan yang akan kita cerita akan datang, lihatlah orang-orang Yahudi memungkiri janji. Mereka itu tidak pernah menepati janji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benarlah firman Allah, walam tawdha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani tidak akan sekali-kali menyukai Islam. Mereka terus membenci sampai hari kiamat. Maka tidak ada Yahudi ini yang kita boleh ambil jalan bersama dengan dia, tidak ada. Bahkan Allah Ta'ala sebut walam tadha, tidak sekali-kali redha dengan orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Wa bima naqdihim la'annahum, dengan sebab mereka itu memukiri janji dengan Nabi, maka mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila terdapat musuh menyerang, baginda akan mempertahankan mereka, walaupun mereka bukan agama Islam, walaupun mereka tidak beriman. Tapi oleh kerana duduk di bawah Nabi, Nabi pemerintah, Nabi tetap mengatakan, kalau orang serang kamu, kami pertahan. Dan kalau orang serang kami, kamu kena tahan juga. Sebab kita sama-sama duduk kota Madinah. Orang Yahudi setuju, wahai Muhammad, kami setuju dengan kamu. Dan Nabi berjanji, benar, kalau kamu diserang, Nabi akan mempertahankan dia walaupun dia tidak beriman. Ini tahalluf siasi. Tahallus siasi ini boleh, tapi dengan syarat biar kita memerintah. Kalau kita buat tahallus siasi, kita duduk bawah, tak jadi. Orang perintah kita tahallus dengan orang kafir memerintah. Tidak. Nabi tahallus siasi, Nabi memerintah Madinah. Nabi memerintah Madinah dan buat perjanjian dengan orang Madinah yang terdiri daripada orang Yahudi. Maka orang Yahudi itu pun setuju. Oh, boleh buat perjanjian dengan orang kafir ini, ada. Memang ada dalil buat perjanjian dengan orang kafir. Tetapi kena hati-hati bila kita buat perjanjian dengan orang kafir, kerana orang kafir ini tak boleh nak percaya kecuali dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita tidak membahaskan persoalan itu. Kita nak membahaskan tentang perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikatakan bahawa Nabi di sini bermakna apa? Nabi mengakui ataupun mengakui kebebasan agama. Tak apalah, kita hanya ajak kamu pada Allah. Walaqad ba'asna fi kulli ummati rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Sesungguhnya Allah Ta'ala membangkitkan satu umat itu, didatangkan Rasul, didatangkan Nabi. Nabi itu hanya menyatakan anibudullah, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, tinggal perkara taghut. Perkara-perkara taghut mesti kena tinggalkan. Maknanya penyembahan patung berhala hendaklah ditinggalkan. Dan wajtanibut taghut, tinggal perkara taghut, anibudullah, sembah pada Allah, ikut hukum Allah, jangan ikut hukum selain Allah. Itu dia anibudullah. Wajtanibut taghut, tinggal apa-apa yang menyimpang daripada agama Islam. Lalu Nabi suruh mereka itu maknanya pertahankan Nabi, dan Nabi akan pertahankan dia. Setuju. Orang Yahudi memang begitu, dia setuju dengan Nabi.
Depan Nabi dia setuju, belakang Nabi tak setuju. Nabi tahu dia tak setuju. Nahnu nahkum bizawahir. Kita hukum zahir, tak apa, dia setuju zahir. Kita tahu dah dia bukan setuju sangat, tapi dalam kita bersetuju, dalam Nabi bersetuju dengan orang Yahudi, Nabi berhati-hati. Nabi berhati-hati sebab tu orang yang paling bijak, maknanya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi juga memahami bahawa mereka itu tidak boleh dipaksa. La ikraha fid din, tidak boleh dipaksa, tidak ada paksaan dalam agama. Kecuali ada bentuk-bentuk yang boleh dipaksa, itu ada istisna, pengecualian itu kita akan bahas lain kali. Baik, peperangan yang disyariatkan. Daripada penjelasan ini yang kita sudah baca dahulu, daripada dulu lagi, masa Nabi duduk di Mekah lagi, Masya Allah, orang-orang cukup memusuhi Nabi. Masa di Mekah dahulu, yang memusuhi Nabi adalah musyrikin Mekah, sehingga Nabi terpaksa keluar daripada Mekah kerana orang nak bunuh Nabi. Dan hampir-hampir nyaris-nyaris Sayyidina Ali karamallahu wajhah dibunuh. Kerana itu dia sangka Muhammad, nyaris-nyaris. Maknanya mereka ingin membunuh Nabi. Maka Allah Ta'ala memelihara baginda Rasulullah SAW sehingga berhijrah daripada Mekah ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah, alhamdulillah, tala'a badru alaina, orang-orang Madinah sambut. Dengan apa ni, mereka berdiri ramai-ramai sambil mengatakan tala'a badru alaina. Mereka rasa gembira dengan kedatangan Nabi. Telah datang cahaya purnama kepada kami, yakni membawa cahaya hidayah Allah Ta'ala. Kemudian mereka setuju meletakkan Nabi sebagai pemimpin mereka. Tetapi di kota Madinah, Nabi pula dimusuhi oleh orang Yahudi. Tak cukup dengan orang Yahudi, ada pula orang-orang yang musuh dalam selimut, dia panggil orang munafikin. Orang munafikin adalah mereka yang tidak beriman. Mereka tidak beriman dengan Allah, tapi zahirnya beriman. Zahirnya beriman, maka hati mereka tidak beriman. Payah kita nak hukum orang munafikin. Dan kita juga mohon pada Allah jangan jadikan diri kita munafikin. Mohon pada Allah Ta'ala. Kerana ia melibatkan hati. Sebab tu bila orang suruh bunuh ajalah Abdullah bin Ubay bin Salul itu bapa munafikin. Nabi ada tak boleh bunuh. Kalau aku bunuh, orang kata Muhammad bunuh, sama-sama beriman. Sebab apa? Sebab Abdullah bin Ubay bin Salul beriman juga zahir, tapi batin. Jadi batin kita tak tahu. Kita tidak tahu batin, kecuali orang-orang yang diberi oleh Allah. Walaupun orang itu diberi oleh Allah, tidak boleh hukum cara batin. Seperti seorang hakim yang bijaksana, dia dengan batin dia boleh tahu orang ni salah, maka tak boleh hukum cara batin. Dia kena ikut cara zahir dengan dalil zahir gitu. Maka Nabi tahu golongan munafikin, tapi Nabi ini serah kepada Allah, dan Nabi orang yang bijaksana mengatasi golongan Yahudi dan munafikin. Dalam keadaan itu, walaupun orang Yahudi dan orang munafikin memusuhi Nabi, Nabi tetap menyampaikan berita gembira. Basyiran wa naziran. Nabi bawa berita gembira, Nabi bawa berita amaran, berita ancaman. Berita gembira tentang syurga, tentang balasan orang yang berjihad, orang yang bersama dengan Allah. Berita tentang ancaman, amaran tentang orang yang menentang Allah, tentang orang yang tidak mau beriman kepada Allah, tentang api neraka yang disediakan kepada orang yang menentang Nabi. Maka itulah yang Nabi bawa. Dia nak terima, tidak mau terima, terpulang. Allah Ta'ala yang memberi hidayat, bukan Nabi beri hidayat. Nabi menyampaikan dakwah, hanya tugas Nabi menyampaikan dakwah pada orang agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menurunkan ayat-ayat yang menguatkan kesabaran Nabi SAW dalam berhadapan dengan penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Baik, Nabi sedih tak bila orang menentang Nabi? Memang Nabi sedih kerana Nabi manusia. Nabi juga sedih. Nabi mengajak orang berdakwah, orang tak mau terima, kecewa tu ada juga kecewa kerana Nabi manusia. Tetapi sedih Nabi tak macam kita, kecewa Nabi tak macam kita. Nabi kecewa bukan kerana orang tak ikut, Nabi kecewa kerana Nabi bimbang dia diazabkan dalam api neraka. Itu kita kecewa orang tak ikut kita.
Orang tak ikut kita kecewa, tak ikut. Tapi Nabi cukup sedih. Kerana apa? Nabi sedih, Nabi takut dia kena azab dalam api neraka. Itu kepentingan Nabi ini pada dirinya tidak ada kerana kalau orang ramai ikut kita nanti kita jadi semakin kuat pengaruh. Bukan begitu, tidak. Nabi hanya mahu orang itu selamat daripada azab api neraka. Nabi bersedih, namun Allah Ta'ala lah yang menyabarkan Nabi. Allah Ta'ala lah yang mentabiah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apatah lagi bila berhadapan dengan orang-orang yang memusuhi Nabi. Sama ada di Mekah dahulu kafir-kafir Quraisy, dan di kota Madinah orang-orang munafikin dan orang Yahudi. Allah Ta'ala berfirman, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Wahai Muhammad, fasbir, sabarlah kamu wahai Muhammad. Orang Terengganu kata dah nak buat guana, orang tamu terima mu lagi. Sabar. Fasbir, sabarlah wahai Muhammad. Allah Ta'ala yang memujuk Nabi, masya-Allah. Yang memujuk Nabi itu Allah, yang memberi tabiah Nabi itu Allah. Fasbir, sabarlah wahai Muhammad. Dapat berita daripada Allah, Allah Ta'ala suruh sabar. Ingat, orang yang sabar dia pasti mendapat kemenangan. Sabar. Orang yang sabar dia pasti akan dapat kemenangan. Ini orang yang ada sifat sabar. Orang yang sabar adalah orang yang bersama dengan Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sebab kita tak akan mampu nak suruh orang suka belakang kita. Buatlah macam mana pun ada orang tak suka kita. Kita buat baik pun orang tak suka. Kita buat jahat kau ramai lagi tak suka. Maknanya kita tak akan mampu. Namun kita tidak boleh ikut orang. Kita tidak boleh ikut makhluk. Kita kena tengok, kalau yang menyatakan kebenaran kena nyatakan benar. Sama ada orang suka tidak suka itu terpulang. Orang ini kadang-kadang kalau kena dengan dia suka, kalau tak kena dengan dia tak sukalah. Bukan kira atas dia, kira atas kebenaran. Kerana ja'al haqq wa zahaqal batil. Bila datang kebenaran, kebatilan akan hancur, binasa. Lalu dikatakan bahawa Nabi SAW ini bila mana saja dapat ujian-ujian daripada Allah, Allah Ta'ala suruh Nabi sabar. Nabi seorang yang bijaksana, Nabi sabar. Maka sabar tadi bersamanya Allah. Bila bersama dengan Allah pasti akan menang. Sebab kita bersama dengan Allah, Allah Ta'ala akan memberi kemenangan kepada orang yang sabar. Dan orang yang sabar ini hatinya jadi tenang. Kita ini kalau kita tidak sabar, kita ikut perasaan kita, kita tengok tu, kita pun kata-kata dan sebagainya, tidak sabar, kita jadi tidak tenang hati. Nabi sabar. Sebab tu Allah Ta'ala tengok, dia cerita Nabi-Nabi yang terdahulu. Sebab itu di antara kita nak tabiah hati kita, kita cerita, kita ambil kisah-kisah orang-orang yang soleh. Kalaulah Nabi sendiri pun Allah Ta'ala ajar bagaimana nak tabiah diri. Sebenarnya bukan nak ajar Nabi tu, nak ajar kita semua. Tetapi melalui Nabi, kerana Nabi ini contoh, lalu Allah Ta'ala ceritakan kisah Nabi-Nabi yang terdahulu, yang terdiri pada Nabi Ulul Azmi. Maknanya Nabi yang kuat ujiannya di sisi Allah Ta'ala. Seperti Nabi Nuh, 950 tahun berdakwah ya Muhammad. 950 tahun berdakwah. Sedikit je orang yang ikut dia. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berdakwah siang malam berdakwah. Siang malam berdakwah, bukan berdakwah. Mana berdakwah? Maknanya kerja dia bawa orang pada Allah, falam yazidhum du'ai illa firara. Dia tak terima pun seruan aku, dia tak ikut pun seruan aku, illa firara, kecuali dia tembur lari, dia lari, tidak mahu menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti kesabaran orang-orang yang mempunyai keteguhan hati daripada rasul-rasul yang terdahulu, yakni seperti rasul-rasul ulul azmi, yang mana mereka itu ada keteguhan hati, seperti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Mereka itu kuat ujiannya. Dan wala tasta'jil lahum, dan jangan kamu gaduh-gaduh, jangan kamu meminta gaduh-gaduh untuk mereka. Maknanya wahai Muhammad, kamu jangan cepat
berfikir biar dia dibinasakan. Jangan kamu cepat biar mati lah. Pokok ni payah sangat nak ikut bahasa degil sangat dah. Allah Ta'ala jadikan golongan munafikin dan golongan Yahudi itu sebagai ujian pada baginda Rasulullah SAW. Dan permintaan supaya dihancurkan musuh Rasulullah ini pernah diminta oleh Khabbab ibn Arat. Satu ketika Khabbab diazab, selepas diazab lalu dibebaskan, lalu dia berjumpa dengan Nabi, ya Muhammad, ya Rasulullah, kalaulah kamu doa pada orang-orang ni supaya hancur belaka lagi senang dakwah. Boleh. Semua milik Allah. Allah Ta'ala boleh sekali khabar terima, sekali khabar terima, tak ada perang, tak ada apa-apa, boleh. Tetapi nak beritahu betapa tingginya nilai iman. Kalau sesuatu benda yang mudah, adakah tinggi nilainya? Kalau kita nak dapatkan emas yang bernilai, hanya ambil di tepi-tepi jalan saja. Puasa nak emas, ambil tepi jalan saja. Adakah emas tu akan mahal? Emas tu akan jadi murah. Sebab siapa-siapa boleh ambil tepi jalan saja. Tapi nak beritahu iman itu tinggi, Islam itu tinggi, iman itu tinggi, agama Allah Ta'ala itu mulia, agama Allah Ta'ala itu tinggi di sisi Allah. Jadi tinggi di sisi Allah itu mesti jadi Allah Ta'ala nak tunjuk betapa tinggi nilai yang itu, maka Allah Ta'ala bagi bagaimana tingginya perjuangan baginda Rasulullah SAW beserta dengan para sahabat. Allah juga mengisahkan kisah saudara-saudara Rasulullah SAW, yakni nabi-nabi yang terdahulu yang terdiri daripada Nabi Ulul Azmi. Tujuannya untuk meneguhkan hati Nabi SAW. Sebab itu Nabi ajar dia, kalau kita jumpa orang yang susah, kita jumpa orang yang susah, sebab apa dia susah? Dia kata dia ini susah sebab dia ini maknanya sakitlah, contoh sakit. Tapi sakit dia susah ini boleh lagi dia bekerja. Hanya sakit dia tidak boleh bekerja macam dulu. Tapi untuk cari rezeki boleh. Kita kena ceritakan orang lain yang lebih teruk pada dia, supaya dia boleh rasa keyakinan diri itu datang. Masya Allah, ada lagi orang yang lebih teruk. Maksud Nabi ketika mana sahaja bila Nabi diuji, orang Yahudi buat macam ni pada Nabi, seolah-olah Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, Nabi-Nabi lain gitu juga, bukan kamu saja. Jadi perkongsian hati itu ada, seolah-olah Nabi itu dapat kongsi hati. Oh, bukan dia sahaja, bahkan Nabi dulu, aku baru berdakwah banyak ni, baru 13 tahun di kota Mekah, dia baru nak masuk setahun 2 tahun kota Madinah. Nabi Nuh 950 tahun. Seolah-olahnya begitu, supaya hatinya jadi tenang, hati jadi tenang. Maka Allah Ta'ala cerita kisah-kisah Nabi-Nabi yang terdahulu untuk meneguhkan hati baginda Rasulullah SAW. Apabila pelampauan yang dilakukan oleh penduduk Mekah semakin memuncak, dia flashback balik. Dia cerita dulu orang-orang Mekah, dia itu maknanya memusuhi Nabi cukup melampaui batas. Semakin memuncak sehingga memaksa Rasulullah SAW keluar daripada tanah airnya. Sedih Nabi, bukan tidak sedih. Nabi keluar daripada Mekah, Nabi paling Mekah dia. Nabi beritahu Mekah, kalau tak kerana umat aku ni, kaum aku halau aku tak keluar. Tapi tak ada arah lah, sebab orang terpaksa. Siapa duduk di Mekah orang nak bunuh, terpaksa. Nabi tengok Mekah balik masa Nabi nak tinggal, dalam keadaan Nabi sedih. Sedih sebab apa? Nabi sayang Mekah. Kan di situ ada Kaabah, di situ ada maknanya tempat suci, tetapi itu mungkin bukan tempat Nabi untuk mengembangkan Islam lebih pesat lagi. Maka Allah Ta'ala telah memilih Mekah bertukar jadi Madinah, tempat orang-orang menerima dakwah yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Maka dikatakan bahawa terpaksalah Nabi keluar selepas mereka merancang untuk membunuh baginda Rasulullah SAW. Dalam dakwah kadang-kadang ada 4 halangan. Halangan yang pertama adalah orang-orang yang beriman kadang-kadang yang dengki pada kamu. Halangan yang kedua adalah golongan munafikin yang benci, yang tidak suka kepada kamu. Golongan yang ketiga adalah golongan kafirin yang memusuhi kamu hingga nak membunuh kamu.
Golongan yang keempat adalah golongan syaitan yang melemahkan semangat kamu. Inilah di antaranya halangan-halangan dakwah. Lalu Nabi bila dapat tahu orang nak membunuh Nabi, akhirnya Allah Ta'ala perintahkan Nabi ini keluar daripada kota Mekah. Maka jelaslah bahawa mereka lah yang memulakan pemusuhan terhadap golongan muslimin, di mana mereka telah dikeluarkan daripada tanah air mereka dengan cara yang tidak sebenar. Nabi tidak pernah memusuhi orang-orang kafir. Orang kafirlah yang memusuhi Nabi. Nabi hanya menyampaikan dakwah sahaja, mengajak manusia kepada Allah. Dan Nabi tidak merancang untuk membunuh, memerangi balik. Nabi pergi ke Madinah, Nabi rancang kita serang balik Mekah, tidak. Dan Nabi tidak keluar daripada Mekah dengan rasa dendam dalam hati, tengoklah mu nanti satu hari aku bunuh balikmu, tidak. Bahkan ada cerita, nanti kita akan cerita, akan datang ketika pembukaan kota Mekah, Nabi panggil semua, Nabi kumpulkan mereka yang pernah perang Nabi. Nabi tanya, apa pendapatmu? Mu fikir aku buat benda kamu? Dia temu ni keturunan orang baik, memang mu akan buat perkara baik, tak pernah tengok mu buat jahat. Nabi kata, wahai orang-orang Mekah, wa antum tulaqa, mu bebas, mu baliklah. Nabi maknanya kalau Nabi nak balas boleh, Nabi nak balas. Nabi tak cerita aku ingat buat ke Bilal dulu kan. Dah percaya Bilal lagi, saya tanya Bilal, tak ada. Membunuh Sumayyah, ada. Nabi tak pernah ungkit orang-orang yang Mekah dahulu buat pada Nabi, tak pernah ungkit. Ini akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dalam keadaan macam itu, selepas peristiwa hijrah, Allah Ta'ala memberi kebenaran kepada orang-orang muhajirin untuk memerangi musyrikin Quraisy melalui firman-Nya, sehinggalah berlaku peperangan. Jadi di antaranya Allah Ta'ala berfirman, udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq illa an yaqulu rabbuna Allah. Diizinkan berperang bagi orang-orang Islam yang diperangi. Tengok ayat, orang-orang Islam kalau kamu diperangi, kamu diizinkan perang. Allah Ta'ala tak kata wahai orang-orang yang beriman mugi perang mereka, tidak. Hanya dikatakan udzina lil ladzina yuqatalu, diizinkan kamu ini yang diperangi bi annahum zulimu, dalam keadaan kamu dizalimi. Bukan kamu menzalimi orang, tidak, dalam keadaan kamu ini dizalimi. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala akan menolong mereka, Allah Ta'ala akan memberi kemenangan. Ini menunjukkan bahawa kalau kita dizalimi, Allah Ta'ala akan tolong kita. Bahkan disebut ittaqu da'watal mazlum, takutlah kamu doa-doa orang yang kena zalim. Kerana doa orang yang kena zalim tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Ingat, jangan menzalimi pemimpin, jangan zalim rakyat. Ibu bapa jangan zalim anak, suami jangan zalim isteri, guru jangan zalim anak murid, jiran tetangga jangan zalim di antara satu sama lain. Mereka itu ada hak dekat negeri akhirat. Kalau tak ada hak dekat negeri akhirat, tak ada masalah, tidak ada masalah. Tapi ada hak rakyat akan tuntut depan pemimpin. Hak ahli keluarga, isteri tuntut suami, begitu juga. Maknanya mana-mana orang yang di bawah boleh minta hak pada atas. Kita orang yang beriman, bukan orang yang menzalimi orang lain. Kita yang menceritakan kisah Nabi, kita yang mendengar kisah Nabi, kita bukan orang yang ingin menzalimi orang lain. Maknanya malu dikatakan bahawa Allah Ta'ala beritahu kepada orang Islam, kalau kamu dizalimi, kamu akan ditolong oleh Allah. Kalau kamu diperangi, terpaksalah perang. Takkanlah orang perang kita elok saja. Perang tak boleh elok dah. Maknanya perang. Tapi dalam keadaan kamu dizalimi, Allah Ta'ala tak turun ayat suruh perang. Allah Ta'ala kata kalau kamu diperangi baru kena. Zalim memang kena zalim dah, sehingga Nabi berhijrah daripada Mekah ke kota Madinah. Tapi tengok, kalau sampai Nabi sudah berhijrah ke kota Madinah, puak musyrikin Mekah tak puas hati lagi, nak perang pula. Dah lah, wak zalim sabar dah, tapi kalau kena perang, kena lawan balik. Dan Allah Ta'ala kata, wa inna Allah ala nasrihim laqadir, Allah Ta'ala akan tolong, akan menolong mereka ini. Maknanya alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq,
mereka itu yang ditolongi siapa? Orang-orang muhajirin yang dikeluarkan daripada kampung mereka dengan tiada sebenar. Ayaqulu rabbuna Allah. Kenapa mereka dihalau? Kenapa mereka terpaksa keluar? Kerana perkataan lah. Perkataan dia apa? Kerana perkataan rabbuna Allah, Tuhan kami Allah. Kalau kata Tuhan kami berhala, tak kena halau. Hanya mengatakan rabbuna Allah. Sebab itu satu ketika Nabi SAW, orang nak pukul Nabi ramai-ramai. Bila orang nak pukul Nabi ramai-ramai, di antara orang yang mempertahankan Nabi, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni dia orang kaya, orang kaya Mekah. Dan dia orang kaya, dan dia ini dihormati oleh orang-orang Mekah. Dan orang tahu Sayyidina Abu Bakar ni dia kawan baik dengan Muhammad. Tetapi tak dengar cerita lagi Sayyidina Abu Bakar ni beriman. Tiba-tiba dapat dengar cerita Sayyidina Abu Bakar beriman. Ketika mereka itu datang jumpa Nabi, dia pegang Rasulullah, dia tolak Nabi, berundur kerana kena tolak dia orang. Kemudian ada orang belakang, dia tolak depan, Nabi berundur, orang belakang tolak ke depan. Begitu dia buat begitu ke Nabi. Maknanya datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pegang Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq marah kepada mereka. Adakah kerana dia mengatakan Rabbuna Allah sehingga kamu nak pukul dia? Aku memelihara dia, aku menjaga dia. Akhirnya berita bersurai. Bila bersurai, mereka bersurai kerana malu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sebab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tu kaya. Akhirnya lepas pada itu dapat tahu Sayyidina Abu Bakar beriman. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar kena pukul. Kerana apa? Kerana Rabbuna Allah, Tuhan kami Allah. Tuhan kami Allah Ta'ala semata-mata. Sebab itu ketika Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha melihat Nabi ini dalam keadaan tubuhnya, kepalanya, wajahnya dan juga tubuhnya dikotori dengan kotoran-kotoran najis yang dilempar oleh Abu Jahal, Sayyidatina Fatimah menangis. Lalu dia mengatakan, apakah salah ayahku Rasulullah? Hanya semata-mata mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami Allah. Dan Allah Ta'ala mengatakan, kamu semuanya dikeluarkan daripada Mekah ke kota Madinah, kamu dihalau daripada kampung kamu kerana ayyakulu Rabbuna Allah, kerana kamu mengatakan Tuhan kami hanya Allah. Maka Allah mengarahkan mereka melakukan peperangan. Ingat, Islam tidak ditegakkan dengan mata pedang. Maksudnya bukan tujuan Islam mesti pedang. Tak beriman pancung, tidak. Tetapi Islam berperang dimulai oleh orang-orang kafir yang zalim, yang memerangi orang Islam. Yang memerangi orang Islam. Dan ada juga Nabi merancang nak memerangi kerana mereka juga mengancam. Jadi sebelum dia itu memerangi, baik itu kita serang dulu, kalau tidak tu, sebab ini peperangan mana kira apa ni, main lembah lembut sikit. Kawan tu dengan pedang sungguh-sungguh, kita lemah lembut, tahan pedang mana boleh. Mana mesti dah perang ni mempertahankan nyawa. Maka dalam keadaan macam itu, bila sampai satu peringkat perang, akan berlaku peperangan. Maka ni sudah mula dah. Nak cerita bahawa oleh kerana pemusuhan Yahudi dah melampaui batas, Yahudi pula dalam waktu yang sama dia sekutu dengan orang Mekah. Dia setuju dengan orang Mekah. Sebab apa dia setuju? Sebab dia musuh Muhammad. Yahudi memusuhi Muhammad, musyrikin Mekah memusuhi Muhammad. Sama-sama musuh Muhammad, jadi bersatu. Lalu dia pakat dah, mu orang Mekah, kalau mu serang Muhammad, aku tolong mu. Tak kesusah Nabi. Orang Yahudi ni duduk dengan Nabi, duduk sekampung dengan Nabi. Nabi tahu dah, ni jahatnya orang Yahudi ini. Depan Nabi kata kalau orang Mekah serang nak bertahan, di belakang Nabi buat perjanjian. Bahkan mereka ditolong pula oleh orang munafikin. Munafikin kata mana pula? Munafikin kata, masa perang lah dengan orang Mekah, sebab aku dapat berita orang Mekah ni tentera dia ramai, senjata-senjata dia tu hebat, kita ni orang Islam dorong. Baik mu jangan perang, aku jadi takut dah kalau perang. Kalau perang matilah mu. Hanya Allah Ta'ala kata, orang yang benar-benar beriman, semakin orang munafikin kabur, semakin kuat iman dia, semakin kuat. Dan di situ orang Islam tahu, oh munafikin puak-puak ni punya buat takut-takut. Maka Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi SAW, boleh dah siap sedia berperang kalau mereka memerangi kamu.
Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Peranglah mereka fi sabilillah, kerana Allah. Mereka orang-orang yang memerangi kamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Jangan kamu melampaui batas. Maknanya kalau kamu mendapat kemenangan, orang-orang seperti budak-budak kecil jangan kamu bunuh. Orang-orang tua jangan kamu bunuh, yang tidak terlibat dalam peperangan. Kalau mereka dah menyerah kalah, jangan kamu bunuh. Jangan melampaui batas dalam peperangan. Tengok Islam, agama yang paling mulia. Satu ketika sahabat Nabi dia berperang, lawan pedang. Bila lawan pedang, akhirnya pedang pihak musuh tu jatuh. Bila pedang pihak musuh jatuh, lalu pun dia pun angkat pedang. Bila dia angkat pedang tu, tiba-tiba pihak musuh kata asyhadu alla ilaha illallah dengan angkat tangan. Dia mengucap 2 kalimah syahadah. Jadi bila tengok dia mengucap kalimah syahadah, dia pun pacung juga kepala. Sahabat tengok, lah orang tu mengucap mu pacung kok. Dia kata, aku akan beritahu Rasulullah. Dia kata beritahu lah, dia ada hujah sebab apa dia pukul. Selepas habis peperangan, Nabi panggil. Sahabat beritahu, Nabi panggil dia. Betulkah kamu ketika kamu berperang tadi, tiba-tiba ada orang kafir yang dia mengucap syahadah, kamu pancung dia? Dia kata benar ya Rasul. Kenapa kamu pancung dia? Sebenarnya begini, dia tu bersungguh-sungguh nak bunuh saya. Jadi dia mengucap itu bila masa dia dah pedang dia dah tak ada di tangan. Maka ketika itu saya tahu dia mengucap 2 kalimah syahadah ini bukan kerana nak masuk Islam, kerana dia takut pedang saya. Sebab tu dia mengucap 2 kalimah syahadah. Oh, sedapmu jatuh hukum. Nabi tak kata gitu. Tapi nak beritahu, Nabi tanya sikit. Asyaqaqta qalbahu. Adakah kamu belah dada dia? Yang mu kata gitu, yang dia ini mengucap kerana takut kepada pedang kamu, adakah kamu belah dada? Mu tahu sungguh dalam hati dia. Mana dah tahu kalau dalam hati dia memang betul-betul dia nak beriman pada Allah. Kita nak tahu. Akhirnya sahabat ini dihukum oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala kata, "Dah, jangan kamu melampaui batas dalam peperangan." Ni Islam aja. Walau bagaimana, yang menyerah kalah jadi tawanan. Jangan duduk bunuh-bunuh. Jangan duduk tu, maknanya menyakiti mereka. Lalu Allah Taala sebut jangan melampaui batas. Jangan melampaui batas. Buat macam Sayyidina Ali. Sayyidina Ali macam mana pula? Sayyidina Ali lawan pedang. Sayyidina Ali ni hebat. Dia gagah. Orang Melayu kita tu, orang gagah ni jumpa tokak ibarat tokak Ali. Mana Sayyidina Ali ni orang yang gagah, orang yang kuat perkasa. Dia main pedang memang hebat Sayyidina Ali ni. Maka dalam perlawanan pedang tu jatuhlah pedang pihak musuh. Sama aja kita tadi jatuh. Maka bila jatuh dah tak ada apa dah pihak musuh, alang-alang mati. Setakat mana yang boleh buat, dia ludah Aliu. Tak ada arah tu, dia ludah Aliu. Kena muka Sayyidina Ali. Bila kena muka Sayyidina Ali, Sayyidina Ali tak jadi bunuh. Hai, dia tanya, aku ludah kamu muka, kamu tak jadi bunuh. Tadi kamu bersungguh-sungguh nak membunuh aku, aku tidak ada apa-apa, kau tak jadi bunuh. Ya, aku tak jadi bunuh kamu. Berlaku dialog. Habib Umar ada cerita. Dalam dialog ini dia kata pihak orang kafir dia tanya Sayyidina Ali, kenapa kamu tak jadi bunuh aku? Tadi ketika mu berlawan bermusuh masa berlawan pedang dengan aku tadi, memang aku nak bunuhmu kerana Allah. Tapi tiba-tiba saja bila pedang kamu jatuh, tiba-tiba meludah muka aku jadi nak marah. Aku bimbang takut aku bunuh kerana marah, bukan kerana Allah. Dengan sebab itu aku tak jadi bunuh kamu. Masya-Allah. Kita tak kira dah. Maknanya marah 10 tahun ingat lagi pada ni. Maknanya lalu dikatakan bahawa Nabi SAW telah mengajar sahabat, diturunkan ayat, jangan kamu melampaui batas di dalam peperangan dan bunuhlah mereka. Siapa? Musuh yang memerangi kamu di mana saja kamu dapati. Kalau kamu dapati, bunuh sahaja dan usirlah mereka daripada tempat yang mereka telah mengusir kamu. Maknanya kamu boleh usir mereka, halau mereka. Maknanya Allah Ta'ala izinkan kalau kamu nak tawan Mekah, boleh tawan Mekah. Sampai pekat kamu boleh usir dia. Hanya
kamu usir dia sebab kamu dizalimi, dia usir kamu sebab dia zalim. Tak sama dizalimi dengan zalim. Itu beza dia. Orang kafir mengusir Nabi dan sahabat, dia buat zalim. Nabi kalau usir pun kerana dia dizalimi. Allah Ta'ala turun ayat pada Nabi ini, tapi Nabi tunjuk akhlak yang baik. Bila Allah Ta'ala kata usirlah mereka sebab kamu dizalimi, itu pembatasan keizinan. Tak semestinya Nabi buat begitu. Tidak semestinya Nabi buat begitu, bukan menolak firman Allah, tidak. Tapi ini pembatasan pada kalau kamu nak usir dia pun tak apa. Itu pun Allah Ta'ala kata usir saja, jangan bunuh, jangan melampaui batas, kecuali di mana-mana jumpa tengah jalan dia nak bunuh kamu, itu baru boleh bunuh. Lalu dikatakan bahawa ingatlah bahawa fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan, dan jangan buat fitnah kerana fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di sekitar Masjidil Haram, dan jangan kamu bunuh mereka di sekitar Masjidil Haram hatta sehinggalah dalam masjid tidak boleh berbunuh-bunuhan sehingga mereka memerangi kamu di situ, kecuali kalau duduk dalam Masjidil Haram pun mereka nak bunuh kamu, ada pastilah kamu boleh bunuh dia. Kerana masjid ini di antara syiar Islam. Oleh itu kalau mereka memerangi kamu di situ, maka bunuhlah mereka. Kalau mereka serang kamu masuk dalam masjid depan Kaabah nak bunuh kamu, maka kamu bunuhlah dia. Tapi kalau kamu sudah dapat tawang dia berlari duduk dalam masjid, masuk dalam Masjidil Haram, jangan bunuh dia sebab dia duduk dalam masjid. Kerana masjid ni tempat mulia, tidak wajar dikotori dengan darah-darah. Maka sekiranya kamu berhenti memerangi mereka, sehingganya mereka berhenti memerangi kamu, baik. Kalau dia tak serang lagi kamu, dah kamu jangan serang dia, cukuplah, berhentilah kamu serang dia. Ini Allah Ta'ala ajar. Satu akhlak yang baik Allah Ta'ala ajar. Maknanya kita orang Islam, kita tak boleh biar orang tindah kita, dan kita pula tak boleh nak tindah orang. Maknanya, dan kita juga dalam keadaan tu pun kita ada batas-batasannya. Maknanya, lalu dalam keadaan macam itu, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Allah Ta'ala turun ayat, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Maknanya, tengok Nabi faham. Maknanya kalau kamu nak halau balik mereka di Mekah, boleh kamu halau. Boleh kamu halau. Kalau kamu nak bunuh balik, boleh kamu bunuh balik. Jumpa dia mana-mana kawasan tu. Tapi kalau dia masuk dalam Masjidil Haram, jangan bunuh dia. Tapi ingat, Allah Ta'ala Maha Pengampun, dan Nabi tahu Allah Ta'ala lebih suka kamu ampunkan. Sebab tu bila Nabi berjaya, akhirnya Nabi berjaya takluk Mekah, takut orang-orang Mekah dulu. Padang buat guna ni. Dulu kita serang Muhammad, ni Muhammad menguasai kita macam mana ni? Apa Nabi tanya, apa pandangan kamu tentang diri aku? Agak-agak aku buat benda kamu. Dia tak ada arah, dia kata mu ni anak orang baik, keturunan baik-baik, mu akan buat perkara baik. Maknanya, tapi akhirnya Nabi lepaskan dia, Nabi bebaskan dia. Maka perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah, dan sehingga menjadilah agama itu hanya untuk Allah. Buatlah kerja agama untuk Allah Ta'ala. Maka jika mereka berhenti, maka tidak ada lagi pemusuhan. Kalau dia dah baik, jangan lagi bermusuh dengan mereka, melainkan terhadap orang-orang yang zalim. Lainlah, jangan buat baik dengan orang zalim, jangan kawan dengan orang zalim. Kalau yang zalim jadi baik, tidak ada lagi pemusuhan. Islam tak pernah mengajar pemusuh. Oleh itu kita jumpa lagi minggu depan. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.